Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada rakan-rakan semua. Terima kasih siapa yang menonton video ni. Video saya kali ini saya nak cerita bagaimana tips untuk dapat komisen tinggi dalam buat bisnes SIM card. Cuma sebelum tu, kalau nak tahu dengan bisnes SIM card ni boleh dapat duit tuan-tuan. Dapatnya banyak. Peringkat awal dapat sikit, lama-lama kalau kita konsisten berusahakan terus dengan cara yang betul, InsyaAllah kita akan dapat banyak. Boleh dapat tiap-tiap bulan ratus-ratus ringgit boleh dapat. Ribu-ribu ringgit boleh dapat. Puluh-puluh ribu ringgit boleh dapat. Ratus-ratus ribu ringgit pun boleh dapat tuan-tuan. Jadi di sini saya nak kongsikan macam mana pemerhatian saya. Bagaimana orang yang buat bisnes ini yang dapat komisen banyak-banyak macam ini, apa yang mereka lakukan? Apakah tabiat yang mereka gunakan? Apakah perangai yang mereka amalkan? Dah tentu mereka ada amalan-amalan tertentu yang membezakan mereka daripada orang biasa kepada orang luar biasa. Jadi mereka ini saya kaji. Kenapa mereka dapat banyak? Kenapa mereka dapat yang setengahnya dapat sampai ratusan ribu ringgit? Kita dengar banyak nama dalam bisnes jual SIM card ni dapat ratusan ribu ringgit. Jadi saya pun ada dapat sikit, tak banyak sikit tuan-tuan dapat. Jadi saya kongsikan apa yang saya dapat ini dan apa amalan yang saya tengok sama yang mereka dapat. Langkah pertama yang saya tengok, kena buat bisnes Tone Wow Excel tuan-tuan. Itu tip pertama dia. Kena buat bisnes Tone Wow Excel. Kenapa nak kena buat bisnes Tone Wow Excel? Adakah tak boleh buat bisnes-bisnes yang lain? Bisnes-bisnes SIM card yang lain? Jawapannya boleh. Dekat luar sana ada macam-macam bisnes. Ada bisnes Tone Wow Plus pun ada. SOX pun ada. Hello Telco pun ada. Macam-macam ada. Okey. Adakah bisnes-bisnes lain tu tak bagus? Jawapannya bagus tuan-tuan. Tetapi daripada kaca pemerhatian saya, yang ini tidak disupport oleh siapa-siapa punya data rasmi, saya punya data sendiri. Di dalam bisnes Tone Wow Excel, saya lihat ramai, bilangannya tinggi yang mendapat komisen puluhan ribu. Ramai tuan-tuan. Saya rasa lebih ramai berbanding dengan bisnes-bisnes lain. Di dalam Tone Wow Excel, ramai yang dapat. Bisnes lain ada yang dapat? Ada jawapannya. Mungkin saya tahu, mungkin saya tak tahu. Tetapi sepengetahuan saya, apa yang saya perhatikan, ramai juga yang dapat. Tapi daripada segi bilangan kuantiti yang mendapat komisen puluhan ribu di dalam Tone Wow Excel adalah yang terbanyak pada pemerhatian saya. Daripada segi kuantiti, daripada segi bilangan. Jadi kalau kita buat bisnes Tone Wow Excel, peratusan untuk kita dapat tinggi adalah lebih tinggi berbanding bisnes-bisnes lain. Itu pendapat saya. Yang kedua, untuk maju dalam bisnes SIM card seperti ini, saya lihat, saya dapati orang-orang yang hebat-hebat, yang berjaya seperti ini, yang dapat komisen puluhan ribu, ratusan ribu ini, semua mereka ada laptop sendiri tuan-tuan. Semua mereka ada laptop sendiri. Jadi apa kelebihan laptop tu saya tak tahu. Tapi orang yang berjaya yang dapat komisen banyak puluhan ribu, ratusan ribu, semua mereka ada laptop sendiri. Saya tak tahu sebab kenapa mereka ada laptop sendiri. Tetapi untuk saya pula, dengan adanya laptop sendiri, cukup senang lah. Saya nak buat promosi senang. Saya nak reply WhatsApp senang. Saya nak berurusan dengan orang lain senang. Bagi saya yang lebih-lebih pentingnya tu bahagian promosi lah. Bila saya ada laptop, banyak perkara, banyak cara, banyak style untuk promosi yang dapat saya lakukan. Tetapi pemerhatian, kalau anda tengok, kalau saya tengok orang yang berjaya ni, kesemuanya ada laptop sendiri. Itu yang kedua. Yang ketiga, orang-orang yang dapat komisen banyak-banyak macam ni, puluh-puluh ribu setiap bulan tuan-tuan. Setiap bulan ceritanya. Bukannya sehari, bukan setahun sekali, tak. Mereka dapat komisen setiap bulan. Mereka ini saya lihat konsisten buat promosi. Sangat konsisten buat promosi tuan-tuan. Untuk saya pula, memang saya buat promosi ada promosi saya setiap hari, ada promosi saya setiap minggu, ada promosi saya setiap bulan. Semua ni ada. Dan satu lagi perangai dalam buat promosi ini, mereka ini buat promosi ada satu jangka masa yang lama tuan-tuan. Mereka buat promosi dah bertahun. Saya tengok mereka ni buat bisnes ni masih juga buat promosi setiap hari. Dan satu lagi perangai yang sangat penting yang saya dapati pada mereka ini tidak mengira sama ada orang join, tak join. That is not their problem. That is not their concern. Yang mereka lakukan hanyalah buat promosi. Itu sahaja. Kalau macam saya ada 2-3 hari saya tembak dekat saya punya Facebook sendiri. Dan setiap hari saya paling tak ada
pun 10 saya akan tembak dalam Facebook group. Kalau tuan-tuan tanya saya, medium yang saya buat untuk promosi, okey, pertama FB saya sendiri. Kedua, Facebook group. FB sendiri tu maksud dia saya punya wall sendiri dan termasuk saya punya page lah. Dan kedua, saya akan tembak kurang-kurang sehari 10 kali. Setiap hari tuan-tuan. Setiap hari tembak ke dalam Facebook group tu. Dalam 10 ataupun 20. Tapi peringkat awal tuan-tuan kena join lah group kan. Setiap hari join group agak-agak dah banyak. Ada dalam 100, 200, 300 group. Okey lah, boleh simpan. Lepas tu setiap hari tembak sajalah. Hari ni ajak orang pakai SIM card. Esok ajak orang buat bisnes. Ketiga, hari ketiga promote orang siapa nak pakai SIM card jimat. Lepas tu patah balik. Ajak orang guna SIM card ni. Dapat hairat kematian ke. Keempat. Ulang-ulang itu saja tuan-tuan. Nak tukar ayat sikit-sikit pun boleh. Tak nak tukar pun boleh. Tapi yang penting adalah promosi. Setiap hari kena promosi. Saya punya medium, FB saya sendiri dan page. Kedua, Facebook group. Ketiga, jangan lupa marketplace, benda baru. Okey, marketplace buat 2-3 hari sekali. 2-3 hari sekali. Kalau rajin nak buat tiap-tiap hari, buatlah. Dan yang keempat, dalam WhatsApp status. Ini semua tempat untuk berpromosi secara percuma, secara gratis. Free of charge. Yang diperlukan hanyalah effort dan usaha kita. Tetapi semasa buat operasi, kena ada satu mentaliti. Mentaliti yang sangat penting. Jangan kira ada orang join tak join. Kerja anda adalah buat promosi. Kerja orang join tak join. Jadi, kenapa kita nak sibuk dengan kerja orang? Buat sahaja promosi. Kalau ada orang inquiry nak ambil tahu, masuk dalam WhatsApp anda, belajar untuk respon pada mereka. Layan mereka baik-baik. Ini tugas kita. Inilah yang saya nampak kenapa orang berjaya. Dia langsung tak kisah tentang kerja orang. Orang nak join, orang punya hati. Orang nak join, orang punya duit. Semua tu orang punya. Bukan urusan kita. Urusan kita promote. Itu sahaja. Kalau kita tahu itu tugas kita, kita tak rasa letih tuan-tuan. Kalau kita sibuk dengan kerja orang, kita akan letih. Promote, baru seminggu promote. Bagian nak rak, pagi, petang, siang, malam, tengok seorang pun tak join. Kita dah letih. Sebab kita risau dengan kerja orang. Jangan risau dengan kerja orang tuan-tuan. Contoh macam saya. Ini bulan Oktober. Bulan lepas saya promote. Bila saya cek bulan September, adalah juga dalam dekat 20 orang tuan yang join. Sebab itu saya tak kenal. Kerja saya promote sahaja. Yang keempat, yang ini selalu orang buat silap. Saya dapati orang yang hebat-hebat yang dapat komisen tinggi-tinggi, mereka sangat jarang ataupun tak pernah daftarkan pengguna baru mereka tuan-tuan. Tak pernah daftarkan pengguna baru mereka. Kerja mereka promote. Apabila ada orang baru nak join, kalau macam saya selama 10 tahun tuan-tuan, boleh bilang dengan jari. Saya tak tahulah level 1 saya ada berapa ribu orang, saya tak tahu. Tetapi boleh bilang dengan jari. Senang cerita, tak ada langsung lah. Jadi macam mana saya daftarkan mereka? Semua melalui DEC. Tuan-tuan kena tahu DEC, kena save dalam phone tuan-tuan, nombor DEC. DEC Tone Wow Excel ini 0115907555. Save dalam nombor tuan-tuan. Bila tuan-tuan buat pendaftaran, bila saya buat pendaftaran, katalah kita nak buat bisnes secara offline. Okey, jumpa orang, kita nak registerkan. Apabila kita nak registerkan, kita hantar kat DEC tuan-tuan. Hantar ke DEC. Jangan gatai-gatai nak pergi register sendiri. Jangan, kalau orang tu nak kekalkan nombor lama, hantar kepada DEC. Jangan gatai-gatai nak registerkan sendiri. Pasalnya, dia punya keburukan dia, katalah ada kesilapan. Bila tuan nak registerkan, kenapa nak bila scan IC nama dia tak keluar? Nama dia tak betul lah. Salah satu huruf lah contoh dia. Salah satu huruf. Macam mana nak betulkan? Tuan-tuan tak pandai. Kalau tuan-tuan pandai pun, benda tu bukan senang untuk diajar kepada orang baru tadi. Bila nak settle, tak boleh. Bila nak settle, tak boleh. Alamak. Tuan-tuan contoh lah. Tuan-tuan hantar juga. Pasal nakkan dia tu register. Satu hari nanti bila dia sadar, nama dia tak betul dalam sistem, nak kena ubah, nak kena charge RM20 tuan-tuan. Kena bayar denda RM20. Siapa nak bayar? Orang baru ke anda nak bayar? Satu lagi tanggapan buruk bila kita cuba registerkan. Kalau senang tak apa. Tetapi kalau senang sekalipun, bila kita pun cerita dekat orang baru nak register senang. Nanti kamu register open MyWow, kena install dulu MyWow. Kawan tu dah terkelip-kelip. MyWow. Sebab perkataan MyWow itu adalah perkataan yang pertama kali dia dengar seumur hidup dia. Dia tak pernah dengar lagi. Anda tak apa. Anda tiap-tiap hari. Apa MyWow? Nak cari kat mana ni? Cari dekat Google Play. Kita baru lepas nak mengajar dia untuk join bisnes ini, nak buat bisnes ini. Lepas tu kita
cerita betapa mudahnya buat bisnes ini, tetapi dalam masa yang sama kita menunjukkan dia betapa payahnya nak buat bisnes ni. Pertama sekali dia dengar MyWow, kita nak suruh register. Sedangkan kita cerita dalam bisnes ni, kamu register, dapat nombor ID, nanti kamu daftar je orang. Daftar orang. Bila dia tanya macam mana nak daftar, kita, tak apa, nanti kamu punya sendiri saya daftarkan dulu. Tengok-tengok nama tak betul. Contoh dia. Nama tak betul, macam mana tuan-tuan nak settle? Kawan tu yang duduk depan terbantut. Kita pun cuba, tak boleh. Tak boleh. Tak apa, saya cuba lagi. Tak boleh. Cuba lagi. Tak boleh. Tak apalah, submit sajalah. Kawan tu tanya kenapa? Tak apa, nanti ini kemudian kamu boleh ubah nama dia. Dia pun tak tahu nak kena cara RM20 ni. Oh, kemudian tu macam mana? Nanti tak apa, nanti saya tolong buatkanlah. Nanti boleh ubah di dalam member area. Menatang apa member area? Perkataan MyWow itu sekali tadi pertama dah pelik dah. Keluar perkataan member area pula. Keluar perkataan member area. Lagi dia pening. Macam mana nak login member area? Nak kena ajar macam-macam tuan-tuan. Sebab itu jangan sentuh pendaftaran. Daftar melalui diisi. Diisi ni insya-Allah mereka ini berpengalaman lama dah tuan-tuan. Tujuan dia semata-mata untuk memudahkan anda buat bisnes ini dan memberi gambaran kepada pengguna-pengguna baru betapa mudahnya buat bisnes ini. Kalau kita gambarkan betapa susahnya buat bisnes ini, mereka akan lari. Tuan-tuan jangan tanya saya, habis MyWow ada bahagian kolom pendaftaran, kalau saya registerkan saya dapat RM1. Jangan kejar yang RM1 tu tuan-tuan. Orang yang berjaya, yang dapat komisen tinggi-tinggi, dia tak kejar RM1, dia kejar yang puluh-puluh ribu, ratus-ratus ribu tu tuan-tuan. Jangan daftar sendiri. Dia akan menyusahkan diri anda dan menyusahkan pengguna baru dan membayangkan betapa susahnya buat bisnes ni. Sebab itu salah satu punca kenapa ramai orang tak boleh bergerak dalam bisnes ini, sebab dia menyusahkan bisnes ini. Belum yang scan IC tak boleh, IC keluar salah. Belum lagi yang orang tu pernah join Ton Excel ataupun Ton Wow Plus sebelum ini, memang dah ada akaun dalam MyWow. Bila mereka nak login tak boleh login, nak request OTP tak dapat-dapat. Semua tu ada masalah dia tuan-tuan. Jadi permudahkan bisnes ini. Permudahkan bisnes ini. Kalau tuan-tuan cek orang-orang yang hebat-hebat, yang dahsyat-dahsyat, yang dapat komisen puluhan ribu, ratusan ribu setiap bulan, mereka tak pernah daftar sendiri tuan-tuan. Jadi yang baru-baru ni kenapa nak daftar sendiri? Itu belum lagi yang proses MNP. Oh, boleh. Bisnes boleh kekal nombor lama. Tuan-tuan boleh apply kekal nombor lama. Tengok-tengok kawan tu lupa nak reply. Tak dapat. Tuan-tuan kena apply semula. Baru nak apply semula teringat, Allah semalam lupa nak save dia punya IC. Kena minta dia lagi. Yang kawan tu dah semangat nak tunggu, kata boleh buat duit dalam bisnes ini. Tunggu, dah settle belum? Belum dia kata. Pasal apa? Tuan-tuan kena tahu pula reject code. Benda tu jangan ambil pot tuan-tuan. Biar diisi yang tolong buat. Biar diisi yang tolong follow up. Biar diisi yang tolong beritahu reject apa kepada mereka. Biar diisi yang tolong applykan semula. Sebab mereka sudah simpan data-data untuk application MMP tersebut. Minta tolong diisi. Diisi ini adalah satu kumpulan staff yang saya sendiri usahakan. Saya yang bayar gaji untuk mereka untuk bantu anda buat pendaftaran. Tuan-tuan dah ada staff. Ini seumpama tuan-tuan punya kerani, tuan-tuan punya setiausaha, tuan-tuan punya staff. Bila tuan-tuan dapat seorang pelanggan, bagi diisi, minta tolong, hai staffku, tolonglah aku, daftarkan mereka. Mereka akan tolong daftarkan. Kalau MNP ada masalah, wahai staffku, tolonglah mereka ini. Tolong follow up. Saya tak tahu. Saya baru. Saya hanya tahu buat promosi saja. Saya tak tahu apa itu reject code. SP15, SP16, SP50. Saya tak tahu apa benda tu. Lepas tu, kalau permohonan itu gagal, mereka lupa nak itu. Tolong follow up pada mereka. Bila nak register balik. Kalau tuan-tuan nak kena register balik, tuan-tuan kena tahu status dia reject. Yang ini pesan saya. DEC adalah staff tuan-tuan untuk bantu buat pendaftaran. Mereka pakar dalam bahagian pendaftaran. Jadi tuan-tuan jangan sentuh bahagian registration. Habis kalau macam tu kenapa HQ buat? Itu HQ punya polisi. Okey, saya tak nak sentuh. Tetapi untuk pengetahuan tuan-tuan, DEC adalah staff tuan-tuan untuk bantu buat pendaftaran. Dan mereka pula kerja 24 jam. 7 hari seminggu. 365 hari setahun. Gunakan mereka. Tingkatkan tuan-tuan punya pendaftaran. Hanya dengan pendaftaran yang tinggi, tuan-tuan punya komisen akan naik. Jadi itu beberapa tips untuk tuan-tuan macam mana nak dapat komisen tinggi di dalam bisnes SIM card seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.